Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk sambung membincangkan tahun 5 buku KSSR Semakan muka surat 64, buku sains, okey. Mari kita pergi kepada topik seterusnya. Sebelum ini kita bercerita tentang haiwan yang melindungi diri daripada cuaca melampau dan juga melindungi diri daripada musuh dengan ciri-ciri khas dia dan juga dengan dia punya perlakuan khas dia kan. Jadi hari ini kita pergi pula kepada haiwan yang melindungi telur. Kita masuk lebih mendalam tentang ciri-ciri kehidupan haiwan ini. Ke antaranya kita lihat haiwan yang melindungi telur. Jadi haiwan yang melindungi telur ni adalah haiwan yang bertelur lah. Kalau haiwan beranak nak melindungi diri macam mana, telur macam mana kan. Okey, jadi haiwan melindungi telur. Haiwan bertelur dan melindungi telurnya untuk mengekalkan spesiesnya supaya tidak pupus. Mari kita ikuti kisah di bawah. Okey. Wahai sahabat, saya dititahkan oleh Raja Rimba untuk memastikan semua haiwan yang melindungi telur masing-masing daripada ancaman. Saya ingin tahu cara kamu melindungi telur. Kancil tu cakap kan. Dia kata, dia tanya, macam mana awak melindungi telur ni? Raja Rimba tanya. Lepas tu, buaya cakap, saya menyembunyikan telur. Saya mengeramkan telur di dalam jerumun yang dipenuhi dengan daun-daun kering. Maksudnya, buaya ni dia sorokkan telur dia. Dia eramkan telur dia dekat tempat yang daun-daun kering. Jerumun-jerumun tu kan, semak-semak tu. Okay? Saya dan kodok bertelur dengan banyak. Katak cakap. Telur kami diselaputi londe dan berbau busuk. Agak sukar dimakan oleh musuh. Bukankah begitu kodok? Dia kata kan, katak kata. Kodok kata, ya katak. Maksudnya katak dengan kodok ni, dia lebih kurang sama. Okay, telur dia bau dia busuk. Lepas tu ada lendir. Jadi bila haiwan nak makan benda lendir-lendir ni, dia orang tak suka. Tidak, ya lekit-lekit lah, belah. Jadi telur katak ni selamat lah. Okay? Kadang katak rasanya dia tak jaga pun telur dia kan, kadang dia biar je. Tapi sebab haiwan nak makan, dia geli. Okay, jadi susah nak makan. Jadi selamatlah katak tu punya telur. Okay? Ni kat sini ada nyamuk pula. Apa cerita dia? Kita lihat muka surat seterusnya. Saya menyembunyikan telur di dalam sarang atau di dalam lubang pokok dan mengeramkan telur sehingga menetas. Yang ni burung apa ni? Kenyalang ke apa? Saya tak tahu lah. Tak ingat. Burung kenyalang rasanya. Tak nampak sangat tu. Burung ataupun burung apa ni yang ketuk-ketuk dekat pokok tu. Dia sembunyikan telur dalam sarang ataupun dalam lubang pokok tu. Ke burung belatuk lah. Okay. Dia eramkan telur tu sampai telur tu menetas. Maksudnya dia jaga telur tu sampai menetas. Burung belatuk ada nama pun kat sini kan. Boleh tanya lagi. Okay. Saya pula menyembunyikan telur di celah-celah almari atau tempat tersorok. Nampak? Lipas dah mengaku. Nampak? Kat mana dia sorok kan dia punya telur? Dekat celah-celah almari atau tempat tersorok. Jadi siapa yang ada almari, cek almari dia ada ke tidak kampit-kampit telur lipas tu. Kalau ada, letaklah racun-racun tu. Jangan bagi dia tumbuh kat situ kan. Sebab dia nyorokkan dekat almari kita tu, dijadikan sebagai tempat dia selamatkan telur dia. Ayak-ayak. Tu ayak-ayak tu yang dekat air juga kan. Saya bertelur pada permukaan batu dan daun di pinggir kawasan berair yang tenang. Maksudnya dia berhenti, dia pergi kat tepi-tepi air, batu daun tu kan. Ada batu-batu, ada daun tu. Airnya tenang, tak ada ombak-ombak sangat. Dia bertelur kat situ. Tu ayak-ayak lah. Okay. Ni ayak. Okay. Alright, seterusnya. Belalang. Tak nampak belalangnya. Saya menyembunyikan telur di dalam tanah. Dia masuk. Maksudnya kalau telur belalang ni awak tak nampak ni, awak kena tengok dalam tanah. Dia akan nyorokkan dalam tanah. Ni kura-kura. Saya bertelur dalam lubang yang dikorek menggunakan kaki belakang. Korek pakai kaki belakang. Kura-kura cakap. Kemudian telur ditimbus dengan tanah yang telah dikorek. Dia dah korek tu. Dia beranak kat situ. Dia bertelur kat situ. Kemudian ditimbuskan balik. Macam penyu lah lebih kurang kura-kura ni. Okay. Ada soalan kat bawah. Sesetengah haiwan seperti nyamuk dan penyu tak dapat jaga telur dia. Bagaimana telur nyamuk dan telur penyu dapat dilindungi daripada ancaman musuh? Okay, kita pergi satu-satu. Contoh nyamuk. Nyamuk ni dia ada 4 peringkat kan. Dia mula jadi nyamuk, lepas tu dia larva, lepas tu dia jadi pupa, lepas tu baru dia jadi nyamuk kan. Mula dia telur kan. Nyamuk ni sebenarnya, dia bertelur dekat atas air tu. Lepas tu nanti air yang tenang, yang bersih tu, dia akan jadi keras tau. Lepas tu dia sukarlah untuk dibunuh. Tapi, jadi cara dia adalah kita pakai spray lah. Supaya nyamuk tu tak dapat hidup. Tapi bila dia dah jadi pupa, dah susah dah. Dia dah boleh hidup dah. Jadi tapi kita boleh awal-awal kita boleh buang dia sebelum dia bertelur. Okey, tapi macam mana? Habis tu macam mana nyamuk dapat hidup dengan banyak pula? Sebabnya nyamuk samalah juga dengan penyu. Macam penyu pula, saya cerita penyu dulu Penyu ni dia bertelur dalam tanah. Dia masukkan telur di dalam tanah macam kura-kura.
Jadi apakah persamaan penyu dengan nyamuk? Sebab penyu dengan nyamuk ni dia tak jaga telur dia semua. Dia tinggal. Jadi persamaan dia adalah dia bertelur ataupun mereka ni bertelur dengan banyak. Sekali bertelur bukan satu dua tapi banyak. Penyu bertelur banyak, nyamuk pun bertelur banyak. Mungkin beratus-ratus kan. Jadi kalau pun nyamuk tu contohnya kita buang air yang bertakung, mungkin ada 100 ekor yang mati, ada 2-3 ekor yang hidup. Penyu pula beratus-ratus ekor di dalam pasir, tak dijaga. Nanti ada yang curi, ada haiwan yang datang korek makan. Kalau dia beratus-ratus pun bila dia keluar ke pantai, bila dah menetas anak penyu tu keluar, mungkin ada juga yang makan lagi, anjing ke apa kat tepi pantai tu. Bila dia dapat masuk pula dekat dalam air, dekat dalam pantai tu, nanti masuk je dalam pantai, mungkin ada dalam 10 ekor masuk pantai, kena makan dengan buaya pula, kena makan dengan haiwan lain pula. Maka mungkin yang hidup 1 atau 2 ekor saja daripada beratus ekor yang ditelurkan tu. Nampak tak? Jadi walau bagaimanapun, maksudnya walaupun ramai banyak yang ditelurkan, tapi dia tetap ramai akan mati. Tetapi itulah cara dia nak melindungi ataupun dapat jaga daripada ancaman musuh lah. Dapat hidup lah. Sebab tu penyu ni sekarang ni kita kawal dia. Maksudnya dia adalah haiwan yang hampir pupus. Jadi kita pun letakkan dia dalam haiwan yang hampir pupus dan kita buka pusat pemeliharaan penyu. Kan? Untuk jaga telur dia daripada dimakan oleh haiwan lain. Sebab penyu ni dia tak nak bertelur dekat tempat yang kotor. Pantai kita pula banyak kotor sekarang. Okay? Tapi kalau untuk soalan ni dia tanya bagaimana melindungi diri daripadanya, kita cakap nyamuk tu bertelur dekat air yang tenang. Kalau penyu tu dia bertelur dengan banyak dan ditimbuskan telur di dalam pasir. Okay? Alright. Jom seterusnya adalah aktiviti main peranan. Okay, alat dan bahan, pen penanda, gam, sampul surat, gambar haiwan dan kertas A4. Ini pun adalah aktiviti PAK21 tetapi dia adalah aktiviti berkumpulan. Okay, langkah-langkahnya. Wakilkan kumpulan, satu kumpulan untuk mengambil sampul berisi 2 keping kad gambar haiwan. Okay, contoh kat situ katak dengan ayam lah. Okay. Kemudian, haiwan dalam kad gambar tidak boleh diketahui oleh kumpulan lain. Okay, bincangkan cara haiwan itu menjaga telur dia dan catatkan maklumat pada kertas A4. Ditampalkan, dia tulis nampak. Contohnya katak ni telur berlendir, telur berbusuk, bilangan telur yang banyak kan. Kemudian apa dia buat? Wakilkan kumpulan memainkan peranan sebagai haiwan menjaga telurnya. Kumpulan lain akan mengenal pasti ciri-ciri dan tingkah laku khas tersebut dengan menyatakan nama haiwan dilakonkan. Seorang nanti akan, okey awak wakil. Contoh 3 orang kan, awak wakil, awak berlakon kat depan. Nanti orang lain akan teka. Macam mana cara? Contoh dia cakap bertelur banyak kan. Dia buatlah bentuk bertelur banyak. Dia buat gaya-gaya. Betul telur tu berlendir. Buatlah cara macam lendir-lendir. Buat macam tu tanpa bercakap. Buat aksi saja. Nanti kumpulan lain akan teka kan seronok. Kemudian apabila sudah selesai aktiviti itu, tampalkan hasil perbincangan pada sudut kelas. Okay? Seorang ahli ditugaskan untuk memberikan penerangan dan menjawab soalan daripada kumpulan lain. Bila dah sudah, kita tampalkan hasil kerja kita dalam kumpulan dekat dalam sudut-sudut kelas. Kemudian kita boleh buat aktiviti to stay, for stray pun boleh. Maksudnya 2 orang tunggu situ dan 4 orang lagi akan pergi ke kumpulan lain. Ahli kumpulan lain 4 orang datang ke kumpulan kita untuk dengar apa yang kawan kita ceritakan tentang hasil kerja kita tadi tu. Okay, ini to stay, for stray pun boleh buat. Okay. Jadi jelaskan contoh haiwan lain, contoh lain cara haiwan melindungi telurnya. Okay, banyak lagi selain daripada bertelur di dalam tu, ada yang bertelur banyak, ada yang telur dia keras, bercangkaran keras, ada yang mengeramkan telurnya macam ayam kan. Jadi macam-macam. Okay? Jadi awak boleh berkomunikasi ataupun berbincang dengan cikgu dan rakan-rakan untuk tahu cara haiwan lain. Banyak sangat boleh cari kat internet. Okey, nota guru. Guru akan menyediakan beberapa kad gambar haiwan yang bertelur beserta sampul. Ni untuk buat aktiviti ni lah. Okey. Jadi banyak cara haiwan lain yang melindungi telur dia. Okey. Jom kita pergi kepada satu lagi topik. Haiwan memastikan anaknya terus hidup. Okey. Haiwan melindungi telurnya dan anaknya dengan pelbagai cara. Okey, kalau telur tu maksudnya telur lah. Kalau anak tu maksudnya bila dia beranak. Okey, ataupun melahirkan anak. Okey, dengan pelbagai cara untuk memastikan spesiesnya dapat terus hidup dan tidak pupus. Okey, mamalia kita dah belajar kan. Mamalia ni adalah haiwan yang melahirkan anak selalunya kan. Okey, mamalia seperti arnab, kucing dan kambing menjaga dan menyusukan anaknya sehingga anaknya mampu mencari makanan sendiri. Dia ajar. Dia macam manusia lah lebih kurang Dia jaga, disusukan, kemudian dia ajar cari makan, barulah dia berjaya dia membesar dengan baik lah kan. Okay, nampak kucing, anak macam amel gambar dia orang nampak kan. Kambing dan juga kangaroo. Kangaroo ni nampak tak? Kenapa anak dia kat bawah tu?
Anak kangaroo yang baru lahir menyusu dan membesar sepenuhnya dalam kantung induk untuk menjamin keselamatannya. Induk tu maksudnya mak dia lah. Okay, jadi dia duduk je dalam kantung tu, dia membesar dalam tu, kemudian dia minum susu mak dia kat situ. Okay, kalau macam yang kambing, arnab, kucing ni boleh lagi dia main-main. Tapi kalau kangaroo dia duduk aja dalam tu. Okay, sampai besar. Okay. Ikan telepia macam mana? Ikan telepia dan buaya membawa anaknya di dalam mulut semasa bergerak dan mencari makanan. Ikan telepia ni, dia bukan makan anak dia tau. Dia buka mulut, anak dia masuk, kemudian dia bawa anak dia jalan, kemudian sampai satu kawasan dia keluarkan balik anak dia daripada mulut. Begitu juga buaya. Buaya ni bukannya dia makan anak dia dia simpan anak dia dalam mulut. Faham? Jangan salah faham tengok buaya tu makan anak pula nanti. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada ayam dan monyet pula. Ayam dan monyet akan menyerang apabila anaknya diganggu. Monyet memang kita tahu, monyet ni memang sangat ganas kan. Kalau kita kacau dia, memang dia menyerang kita. Begitu juga dengan ayam. Ayam kalau kacau anak di seekor, nanti dia akan berkejaran, dia kejar kita, menyerang dia, dia cuba nak patuk kita. Selain daripada menjaga anaknya, haiwan seperti burung dan singa juga akan memberi anaknya makan. Macam singa dia akan bagi anak dia makan. Burung pun dia akan bagikan anak dia makan. Sebab burung tu anak dia tak boleh terbang lagi. Jadi dia carikan makanan, dia bagi kat anak dia. Begitu juga dengan singa. Haiwan melindungi telur dan anaknya untuk memastikan kemandirian spesies. Macam saya cakap tadi sebelum ni, kemandirian spesies apa? Kemandirian spesies adalah keupayaan sesuatu haiwan untuk memastikan kemandirian spesiesnya, untuk memastikan spesiesnya tidak pupus. Jadi dengan cara-cara inilah. Okay, burung, bayangkan kalau burung, anaknya, mak dia tak bagi makan anak dia boleh mati. Sebab anak dia tak boleh terbang lagi, dia duduk je kat sarang. Okay? Jadi itulah cara dia memastikan kemandirian spesiesnya sampai anak dia pandai. Okay? Jadi untuk aktiviti Ria, kemandirian spesies berkenaan dengan aktiviti individu, alat dan bahan dia gunting, gam, gambar haiwan dan kad manila. Langkah-langkah dia, pilih beberapa contoh cara haiwan memastikan anaknya terus hidup. Lukis atau cetak gambar haiwan pilihan kamu bersama-sama anaknya. Dan tampal pada kad manila yang dilipat seperti gambar di bawah. Macam mana tu? Tengok kejap lagi. Tampalkan beberapa cara haiwan memastikan anaknya terus hidup pada setiap bahagian lipatan. Maksudnya, kita tampal tu kan, nampak tu. Kita tulis kat situ, menjaga anak. Haiwan ni memberi makan anaknya. Kita tengok kan. Tampalkan bentuknya dalam macam ni. Okay, jadi dia kata, bila kita lipat, maka kita akan dapat kepala kucing ni dengan badan dia akan bercantum, nampak. Tapi bila kita buka, dalam dia ada banyak lagi haiwan-haiwan lain yang sama macam dia, nampak ni. Menjaga anak ni, semua ni. Burung pun sama, bila kita tutup lipat dia macam ni kan, bila kita buka lipatan tu, dia jadi banyak gambar-gambar haiwan lain yang turut memberi makan anak dia. Kan, gambar-gambar burung lain lah. Itu contoh. Okay. Jadi seronok juga. Aktiviti ni boleh dibuat dekat rumah, dekat sekolah ataupun dekat rumah. Ni adalah aktiviti individu. Okay. Jadi pamerkan hasil kerja kamu dan bincangkan hasil kerja tersebut bersama rakan-rakan lah. Tak kisahlah kat rumah ke, kat sekolah ke, nak main cuti sekolah pun boleh buat benda ni. Ataupun awak nak buat benda lain tapi guna kaedah ni pun boleh. Okay. Ada soalan kat bawah tu. Mengapakah haiwan melindungi anaknya? Jelaskan. Kenapa haiwan melindungi anaknya? Dah tentulah untuk menjaga kemandirian spesiesnya. Jelaskan. Okey, kita jawab macam ni lah. Mengapakah haiwan melindungi anaknya? Jawapan dia, untuk memastikan anaknya membesar dengan selamat. Jelaskan. Okey, macam ni. Apabila anaknya dapat membesar dengan baik, maka kemandirian spesiesnya akan terjaga, ataupun kemandirian spesiesnya akan selamat. Kan? Itulah jelaskannya. Sebab kalau dia tak jaga, anak dia biarkan anak dia mati, maka lama-lama pupuslah haiwan tu kan. Okay. Jadi cara jawab dia, cakap kerana haiwan itu, harga haiwan yang menjaga anaknya dengan baik akan memastikan kemandirian spesiesnya. Okay. Bagaimanakah angsa, cicak dan siput? Bagaimanakah angsa, cicak dan siput kebun melindungi telur dia? Angsa macam mana? Cicak macam mana? Siput macam mana? Siput kebun dia buat apa? Adakah dia bertelur dekat bawah batu? Adakah dia kemungkinan dia bertelur dekat celah batu ke atau dekat daun ke? Saya rasa celah batu kalau siput. Kalau cicak, dia bertelur kat mana? Kita dapat tengok dia bertelur kat mana. Search kat internet, kat mana dia bertelur. Dan juga angsa, rasanya telur dia pun dia macam ayam juga. Jadi itu untuk kepastian awak boleh
berbincang dengan cikgu dan anak murid, dengan kawan-kawan awak, anak murid pula kan. Okey, untuk melindunginya, untuk mengetahuinya, ataupun awak boleh search di internet, sangat mudah. Okey. Okey, jadi haiwan imajinasi. Murid tahun 5 Zamrud sedang membantu Cikgu Zaki membersihkan stor pengumpulan bahan kitas semula sekolah mereka. Bahan yang dikumpulkan merupakan sumbangan daripada murid dan ibu bapa sempena sempena dengan kitas semula yang dijalankan oleh panitia sains sekolah. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Wah, banyak je barang. Mari kita asingkan bahan kitas semula ini mengikut jenis sebelum dijual. Dia kata, kita asing-asingkan dululah bahan-bahan ni. Tentu banyak hasil jualan kita nanti. Dikumpulkan banyak orang bagi mereka kita semula, jadi dia nak kita semula barang ni, dia buat duit lah. Dapatlah ada sedikit pendapatan untuk sekolah kan. Okey, cikgu, bolehkah saya mengambil kotak ini dan beberapa alat lain? Boleh Chan, kamu nak buat apa dengan kotak dan alat tersebut? Saya nak buat projek daripada bahan kita semula. Tengok Chan ni, dia macam benda ni macam boleh buat sesuatu lah. Sebelum kita jual, baik kita ambil. Mana tahu kita boleh hasilkan sesuatu. Tu cikgu dia kata, oh begitu. Penelitian sains sekolah akan menganjurkan pertandingan mereka cipta model haiwan imajinasi menggunakan bahan kita semula. Kita baru saja belajar tentang ciri-ciri khas dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri. Saya galakkan kamu menyertai pertandingan tersebut. Baik cikgu, saya akan menyertai pertandingan tersebut. Kotak ni saya nak gunalah nanti. Nak buat sayap lah model haiwan imajinasi saya. Wah, menariknya. Saya juga nak menyertai pertandingan tersebut. Botol plastik ini akan digunakan untuk membuat hidung model haiwan imajinasi saya. Wow, macam-macam dia orang fikir ni. Bagus. Semua hasil projek kamu akan dipamerkan semasa pameran sains nanti. Nampak tak betapa hebatnya rakan-rakan ini untuk mencipta bahan daripada barang kita semula. Model haiwan kita lihat. Yang Ana cuba fikirkan. Mari kita lihat model haiwan imajinasi yang dihasilkan oleh Ana. Inilah lakaran model haiwan imajinasi saya. Dia lakar dulu. Dah siap lakar, barulah dia ambil barang betul-betul dibuat. Sisik, cuping telinga kecil, duri tajam, sesungut, sayap, hidung, kuku tajam, bulu tebal dan lembut. Bulu tebal dan lembut. Nama haiwan imajinasi? Muri-muri. Dia namakan haiwan ni muri-muri. Dah macam buat Digimon pula. Kemudian bila dia dah siap lukis, dia buat yang betul-betulnya. Nampak? Dia pakai barang kita semula tadi. Model haiwan imajinasi dia. Sisik melindungi diri daripada kecederaan. Cuping telinga kecil mengurangkan kehilangan haba. Duri tajam pelindung diri. Sesungut peka kepada sentuhan. Sayap kecil tapi kuat untuk terbang tinggi. Sayap dia kecil tapi dia boleh kuat. Macam lebah kan. Hidung sangat peka kepada bau asing. Ini tadi dia guna botol air dia tadi tu. Kuku tajam untuk mencakar dan mencengkam musuh. Dia potong kotak tu, dia buat bentuk tajam kan. Kemudian bulu tebal dan lembut untuk penebak haba dalam cuaca yang sejuk. Okey, bulu tebal dan lembut penebak haba dalam cuaca yang sejuk. Dia maksudnya bulu tu tebal tapi lembut. Dan lemak yang tebal mengambil suhu badan dalam cuaca yang sejuk. Okey, jadi ini haiwan ni hebatlah untuk hidup dekat kawasan yang sejuk kan. Okey, jadi inilah model haiwan imajinasi saya yang setelah siap. Saya namakan dia muri-muri. Muri-muri sangat unik, istimewa dan cekap menyelamatkan diri. Itulah model haiwan imajinasi anak. Maksudnya dia bayangkan haiwan ni sebenarnya duduk dekat tempat sejuk rasanya. Kan. Okey, hebatnya. Mengapakah badannya yang berbulu tebal itu mempunyai duri? Dia kata, kenapa awak buat duri pula? Tiba-tiba. Inilah keistimewaannya. Bulu dah lah tebal. Lepas tu lembut. Dapat memberdayakan musuh kerana di sebaliknya terdapat duri-duri tajam yang berfungsi sebagai pelindung diri. Jadi bila bulu dia tebal kan, lepas tu lembut, nanti dia ingatkan, nanti haiwan yang nak makan dia ingatkan bulu dia tebal tu dia lembut. Dia pun gigit haiwan tu. Bila dia gigit haiwan tu, tiba-tiba dalamnya rupanya ada duri kat celah-celah tu. Anak kata macam tu kan. Jadi bulu yang tebal tu berfungsi sebagai penebak haba. Jadi dia taklah panas, dia taklah sejuk sangat. Kan, tapi dalam masa yang sama bila haiwan nak makan dia, tajam pula ada duri kat dalam dia. Bijak juga Ana ni kan. Itulah haiwan imajinasi Ana. Wah, bagus Ana. Bagaimanakah dengan kamu Melia, Ravi dan Chan? Tentukan model haiwan imajinasi kamu yang juga menarik untuk dikongsikan. Tentu model haiwan ini menarik untuk dikongsikan. Ceritakan tentang keistimewaannya. Nampak tu Melia buat macam tu, macam apa tu? Arnab kan. Yang ini pula Ravi, dia buat apa burung ni. Kemudian Chan, apa macam lebah dah bentuk dia tu. Macam-macam. Masing-masing ada keistimewaan sendiri. Mereka buat haiwan imajinasi sendiri. Jadi aktiviti ini individu haiwan imajinasi samalah dengan yang mereka buat tadi. Aktiviti alat dan bahan dia kertas A4, pensel dan pensel warna sajalah untuk kita punya aktiviti ni. Awak boleh buat. Langkah-langkah dia, lakarkan model pada kertas A4, lakarkan model dia dulu. Awak rancang dulu nak pakai bahan apa. Kemudian labelkan ciri-ciri khas dia, tingkah laku khas haiwan dia kan. Kemudian
lukiskan haiwan awak tu. Kemudian cadangkan alat dan bahan yang diperlukan untuk memastikan model. Contohnya awak nak buat hidung dia pakai botol tadi kan. Awak nak buat sayap dia pakai plastik ke. Awak kena tulis kat situ. Kemudian barulah awak hasilkan model imaginasi haiwan tersebut. Okey. Kemudian dah siap tu awak dah hasilkan. Dah susah-susah buat tu. Itu yang paling susah nak tampal sana tampal sini. Bila dah siap barulah kita bentangkan hasil kerja di hadapan kelas. Okey. Faham kan? Okey. Jom kita tengok soalan. A. Perihalkan ciri-ciri khas yang terdapat pada haiwan imaginasi kamu untuk melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Perihalkan tu maksudnya cerita macam Ana cerita tadi. Yang ke atas tu. Ana ada cerita kan? Awak buat macam Ana cerita. Kenapa kena ada duri? Kenapa bulu dia tebal tapi lembut? Macam Ana kata tadi, bulu dia tebal tapi lembut. Maksudnya tebal tu supaya tak panas, supaya dia tak sejuk. Lembut maksudnya bulu dia taklah kasar sangat. Tapi kalau haiwan nak serang, rupa-rupanya ada duri. Duri tu tugas dia untuk selamatkan diri. Bila dia boleh cakap macam tu, kira itulah cara dia memerihalkan haiwan imaginasi dia. Okay? Yang B. Apakah yang akan berlaku sekiranya haiwan imaginasi kamu tidak dicipta dengan ciri-ciri khas tersebut? Kita ambil contoh Ana tadi. Cuba bayangkan kalau Ana tak letak duri kat haiwan tadi, muri-muri dia tadi tu. Kalau tak letak duri, walaupun dia tebal, lembut, nanti haiwan lain mengap dia, mati. Kan? Jadi sebab tu perlunya ada duri tu. Tu contohnya. Ataupun kalau dia buat duri tapi dia punya bulu tak tebal, nanti haiwan nak ngap tak boleh. Tapi haiwan tu pula bergigil kesejukan. Sebab bulu dia tak tebal. Itulah akan berlaku kalau bahagian-bahagian tu tak dicipta. Lepas tu dia ada pasang kepak. Kalau kepak tu tak pasang, dia tak boleh terbang. Kalau kena serang dengan kucing, dia tak boleh terbang. Tu contoh. Itulah ceritakan tentang haiwan tu. Okey, pada pendapat kamu, mengapakah Tuhan menciptakan ciri-ciri khas yang berbeza pada haiwan untuk melindungi diri mereka? Kenapa? Contohnya macam unta. Kenapa Allah cipta unta tu dia ada bonggol? Sebabnya apa? Sebab dia memang kalau dia ada bonggol, sebab dah tahu dah haiwan tu memang hidupnya dekat tempat panas, memang susah nak jumpa air. Jadi sebab itulah diciptakan ada bonggol. Okey, itu pendapat kita kerana Allah tu maha bijaksana kan, dia menciptakan haiwan itu memang kenalah dengan keadaan dia. Sebab Allah tu maha mengetahui kan. Okay, jadi bagaimanakah ciri-ciri tersebut boleh memastikan keseimbangan alam semula jadi? Maksudnya dengan adanya ciri-ciri tersebut pada haiwan, maka haiwan-haiwan tu akan terjagalah. Maksudnya tak adalah haiwan tu pupus. Jadi haiwan tu akan sentiasa ada. Unta contohnya, saya bayangkan unta lah. Unta tu Allah cipta dia, Tuhan cipta dia ada bonggol. Jadi dia boleh bertahan lama. Habis tu bayangkan kalau tiba-tiba unta semua tak ada bonggol, semua tak tahan lama, semua mati. Habis tu tak adalah haiwan dekat padang pasir. Bila tak ada haiwan kat padang pasir, susahlah manusia. Kita nak cari haiwan yang boleh jalan kat padang pasir nak tolong kita untuk bawa barang kalau zaman-zaman dulu kan. Jadi itulah contoh ciri-ciri untuk memastikan kemandirian spesies haiwan tu, untuk memastikan keseimbangan alam semula jadi. Okey, saya rasa sampai situ dulu untuk hari ini. Pada kelas akan datang, jangan lupa untuk kita sambung berkenaan dengan tajuk yang agak sukar juga, iaitu rantai makanan. Okey, jadi teruskan subscribe dan tekan butang loceng, nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.